Sebab itu kita kena faham, bila kita bercakap kanun jenayah syariah, kita jangan fikir dengan akal semata-mata. Kita boleh merancang, kita boleh bentuk dengan akal, boleh. Tapi di segi hasil dia, di segi kesan dia, apa semua sekali, jangan kita berpegang dengan akal semata-mata. Ada orang dia bercakap, bila dilaksanakan Islam, nescaya akan jadi porak-poranda. Kerana negara kita ni masyarakatnya majmuk. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Macam mana kita nak laksanakan kanun jenayah syariah, nak laksanakan hukum hudud? Kerana di kalangan kita ni ada orang bukan Islam. Kemudian ada lagi yang mulut dia serupa, dia bercakap tanpa ada ilmu. Dia kata kalau kita laksanakan hukuman ini, hukuman kita dah isytiharkan bahawa kanun jenayah syariah ini wajib kepada orang Islam. Orang bukan Islam kita bagi pilihan. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Sekiranya orang bukan Islam dia datang menyerahkan diri, dia nak supaya kita hukumkan dia mengikut kanun jenayah syariah, maka hukumlah mereka. Sekiranya mereka enggan, biarkan mereka. Dia tak nak, biarkan mereka. Dia pergi ke mahkamah sivil. Satunya saya nak sebut apa benda yang menimbulkan masalah kepada masyarakat majmuk. Dengan saya tidak menafikan ada ulama mengatakan wajib, kita kena laksanakan kepada semua orang. Yang kata wajib, dia nak ambil pendapat tu, ambil lah. Kita ambil pendapat yang mengatakan kita laksanakan kepada masyarakat Islam secara wajib. Orang bukan Islam, pilihan bagi mereka. Yakni kita akan wujud dua sistem kehakiman. Mahkamah syariah, mahkamah yang akan membicarakan umat Islam dalam semua kesalahan-kesalahan jenayah dan kesalahan lain. Penyalahgunaan kuasa, masalah riba, kesalahan jalan raya, semuanya dibicarakan di mahkamah syariah. Orang bukan Islam bagi pilihan kepada mereka. Mengapa diberi pilihan? Kerana orang bukan Islam, kalau dia berhukum di dalam mahkamah syariah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ampunkan dosa dia. Kerana dia bukan Islam. Dan dia tak dapat pahala. Sebab itu kita bagi pilihan kepada dia. Yakni bagi mereka, dia masuk mahkamah syariah pun sama, dia masuk mahkamah sivil pun sama. Orang Islam kalau masuk mahkamah sivil sebagaimana pada hari ini, kesalahan jalan raya ke, kesalahan jalan raya ni bukan saja kita salah, kita berdosa, kena ingat. Kita buang sampah merata-rata, berdosa. Kita naik kereta laju lebih daripada benda-benda membahayakan orang lain, berdosa. Kesalahan rasuah, riba, penyalahgunaan kuasa, berdosa. Bukan saja salah dari segi peraturan, berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan ini bila kita bawa ke mahkamah syariah, Allah akan ampunkan dosa kita dan Allah tidak akan bicarakan kali yang kedua di hari akhirat. Sebab dunia ini telah kita bicarakan dengan hukum Allah. Maka Allah tak akan bicarakan satu kes dua kali. Dosa kita diampun oleh Allah, insya-Allah kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahkamah sivil, kita bicara mati di padang mahsyar, sekali lagi dibicara oleh Allah, kemudian manusia akan dihubang ke dalam api neraka. Kita nak mana? Kita hidup atas dunia lama mana? 80 tahun, 90 tahun, ambillah 100 tahun. Malah ni seorang tak ada 100 tahun. Hari akhirat satu hari. Inna yawman yu'adilu fihi 50,000 sana. Satu hari akhirat sama lama dengan 50,000 tahun dunia. Kita nak elak daripada hukuman dunia, kita nak kepada hukuman akhirat. Masuk neraka satu hari sama lama dengan 50,000 tahun dunia.
Sebab itu umat Islam perlu kepada pengampunan dosa oleh Allah. Salah satu daripada pengampunannya, kita mesti bicarakan di mahkamah syariah. Bila kita bicarakan mahkamah syariah melalui hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Satu. Yang kedua yang saya nak sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kanun jenayah syariah ini undang-undang yang paling adil. Cuma kita tak faham. Bukan saja orang bukan Islam tak faham, orang Islam ramai tak faham. Yang pertama, kadang-kadang bila disebut kanun jenayah syariah, dia duduk nampak hudud. Padahal dalam kanun jenayah syariah ni ada 3. Ada ulama kata 4. Yang pertama hudud, yang kedua qisas, yang ketiga ta'zir, yang keempat diyat. Ada 4 benda. Bapa kita duk sebut hudud. Ini kanun jenayah syariah. Dan di dalam kanun jenayah syariah ini, dia ada falsafah dia. Dia ada pendidikan dia. Dia ada tarbiyah dia. Dia ada syiar dia. Dia ada hikmah dia. Dia ada pengampunan di dalamnya. Dia ada tolak ansur. Dia ada keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ada di dalam kanun jenayah syariah. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kanun jenayah syariah untuk mendidik manusia, bukan untuk menghukum manusia. Sekali lagi saya ulang. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran kanun jenayah syariah yang ada di dalamnya hudud, qisas, ta'zir dan juga diyat untuk mendidik manusia, mengembalikan manusia kepada agama Allah, bukan untuk menghukum manusia. Perlu kita kena ingat. Sebab itu menjadi kesalahan yang besar. Setengah daripada orang kita, tuk-tuk lebah kita, bila dia baca kitab atas masjid, buka Kitabul Hudud, bermula hukum hudud, potong tangan bagi orang yang mencuri, potong bersilan bagi orang yang merompak. La haula wala quwata illa billah. Hukuman ini ada, tapi duduk terakhir. Kes kecurian, seorang mencuri, satu. Yang kedua, bila dia mencuri. Yang ketiga, harta macam mana yang dia curi. Yang keempat, harta ni diletak di mana. Yang kelima, berapa kadar harta ni. Yang keenam, macam mana kedudukan dia, berapa gaji dia. Yang ketujuh, tanggungan dia macam mana. Yang ke-8, akal dia waras ataupun tidak. Yang ke-9, dia dipaksa ataupun tidak. Yang ke-10, harta milik siapa? Milik kerajaan, tak kena potong tangan. Masuk pula masalah saksi. Saksi mesti 2 orang. Berapa belah dah tu? Lepas pada 2 orang, mesti adil. 2 orang tadi, mesti 4 mata. Kalau 2 orang, tapi seorang mata cedera, tak boleh. Tak boleh. Rabung seorang mata. Nampak tak nampak sebelah. Tak boleh. Saksi pula adil. Ta'rif adil yang kita buat. Saya salah seorang daripada penggubal enactment kanun jenayah syariah Negeri Terengganu Darul Iman 2002. Saya salah seorang. Kita sebut adil, seorang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Kalau nak bincang hak ni saja panjang dah. Dosa besar, kalau kita baca Al-Kabair, kitab Al-Kabair, dosa besar ni. Orang yang pernah tinggal semayang satu waktu dalam hidup dia. Boleh dah kalau kita nak sini. Kamu pernah tinggal semayang. Dia kata pernah dulu sekali. Zaman muda-muda pernah tinggal begini-begini. Kita mengatakan kamu tak layak jadi saksi. Boleh dah. Tak kena potong tangan. Dan tidak mengekalkan dosa kecil. Tak mengekalkan dosa kecil. Salah satu daripadanya boleh tanya, kamu isap rokok ke tak? Saya tak marah isap rokok. Tak.
Tapi nak sebut, kalau dia ni sak rokok, boleh hakim mengatakan kes ini digugurkan daripada hudud, kita pergi kepada ta'zir. Banyak lagi, pergi pula kepada mahkamah. Mahkamah ada berapa belah dia punya syarat-syarat dia. Kalaulah saya bubuh bahawa daripada mencuri turun sampai nombor 50, ada dia punya syarat dia. Nombor 50 adalah potong tangan. Nombor 50. Yang jadi masalah apa cerita kita tarik nombor 50 pergi tok nombor 1. Ni penyakit dia. Menyebabkan orang faham bahawa bila sebut hudud, orang nampak potong tangan. Orang tak nampak memaafkan. Para hadirin sekalian, hakim dalam mahkamah syariah, Nabi kita ajar, innal hakima idza an yakhta'a fil afwi khairun min an yakhta'a fil uqubati. Wahai hakim, bila kamu duduk membicarakan orang, kamu kena set masuk dalam minda kamu, sekiranya kamu maafkan penjenayah itu lebih baik daripada kamu tersilap menjatuhkan hukuman kepada penjenayah. Mahkamah Islam dia bukan bila mari pencuri aku kerak tangan, tak. Dalam kepala dia macam mana cara dia akan tanya, dia akan soal supaya dia ni tak dipotongkan tangan, dia hanya dijatuhkan hukuman ta'zir, imma didenda, imma dipenjara, imma dibayar ataupun disebat. Dia begitu dalam Islam. Idra'ul hudud bisyubhat. Sekiranya ada keraguan, apa-apa keraguan saja, imma membabitkan saksi, imma membabitkan harta itu, imma membabitkan pencuri, imma membabitkan benda-benda yang lain. Sekiranya ada keraguan, jangan dijatuhkan hukuman hudud, jatuhkan hukuman ta'zir. Maknanya dalam Islam bukan nak potong tangan orang. Islam nak didik supaya seseorang itu jadi baik. Kita kena faham. Dan saya nak sebut dalam masa yang singkat ini, waktu kami menggubal enakmen kanun jenayah syariah, kita ambil undang-undang sivil tok sebelah kiri, ambil kitab-kitab daripada 4 mazhab letak sebelah kanan. Hudud satu benda tetap, potong tangan, rejam, itu tak boleh lari, tapi dia duduk terakhir. Membabitkan ta'zir, ta'zir ni sama sebagaimana undang-undang sivil. Kita ada 3 benda dalam ta'zir ni. Yang pertama penjara, ini kita kena faham. Yang kedua denda. Yang ketiga sebat. Sebat dengan rotan. Ada 3. Mahkamah Islam pun ada 3. Cuma Mahkamah Islam dia ada 1 lagi, iaitulah nasihat. Ada ta'zir ni nasihat aja. Hakim ceramah depan dia, bagi torture dia, apa kamu ni begini, bila dia menangis apa semua sekali, lepas dia ada. Tapi umumnya ada 3. Sama sebagaimana Mahkamah Sivil ada 3. Apa beza di antara Mahkamah Islam dengan Mahkamah Sivil? Yang dalam private bill yang akan dibawa ke parlimen, antara tempat yang kita nak ubah iaitulah peraturan 356. 3 tahun penjara, RM5,000 denda, dan 6 sebatan. 6 sebatan. Kita nak pindah supaya sebatan ini boleh pergi sampai 100 sebatan. Ada orang dia menyandar tu, Allah dia kata dalam Islam ni 100 sebat. Sebat 100. Sivil 6 je. Allah. Orang yang tak ada maklumat. Pada hadirin hadirat sekalian, Mahkamah Sivil kita boleh tengok YouTube ada, CD pun ada. Dan saya pernah tengok demonstrasi yang dia buat sebab ni. Mahkamah Sivil dia tak pakai rotan, dia pakai macam tali tas.
tali, dan katanya dilomorkan dengan sejenis cecair bahan kimia supaya dia betul-betul terlekat, lekat di kulit ni. Sekali dia sebab dia tarik, bukan saja kulit tercabut sekali dengan isi. Biasanya seseorang tak tahan lebih daripada 3 sebatan, dia boleh pengsan, boleh mati. Mahkamah sivil ada 6 sebatan. Satu sebatan, perhati saya sebut, satu sebatan mengikut mahkamah sivil lebih menderita daripada 100 sebatan di dalam mahkamah syariah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, rotan tak boleh lebih daripada ibu jari. Sunat jari kecil, rotan. Panjang mana? Separuh depa. Daripada sudu hati sampai hujung tangan, separuh depa. Besar ni. Pegang dekat mana? Wajib kamu kena pegang di tengah. Tak boleh pegang hujung rotan. Pegang di tengah. Tangan kita angkat tak boleh melepasi bahu. Lepas bahu haram. Fukuh. 1, 2. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nak tengok, sebab ini saya nak sebut pendidikan dalam Islam, tolak angsu dalam Islam, kelembutan hukum Islam. Zaman Sayyidina Abu Bakar, ada seorang tua minum arak. Orang tangkap, bawa dia, ya Amirul Mukminin, dia ni minum arak. Bawa, bau lagi arak. Sayyidina Abu Bakar kata, adakah dia gila? Sahabat lain kata tak. Adakah dia dipaksa minum arak? Tak dipaksa apa semua sekali, tak. Terpaksa kena hukum juga. Dia punya proses saya sebut tadi 1, 2, 3 tadi, terpaksa kena hukum juga. Dan dia mengaku pula. Dia kata, ya memang saya minum arak dan hukumlah saya, dia kata. Sayyidina Abu Bakar nak rotan dia, walaupun dalam Islam ni selalu umur 80 lebih, takut mati. Sayyidina Abu Bakar kata, carilah mayang tamar. Mayang tamar. Lalu dibawa. Sayyidina Abu Bakar kata, bilang 40 jari dia. Mayang ni bilang jari dia 40. Kata Sayyidina Abu Bakar, pukullah dia sekali pukul, maka dikira 40 rotan. Ambil sekali mayang tamar, angkat, jangan lepas bau. Bung sekali, 40 dah kira. Di mana kasarnya undang-undang Islam? Di segi sebab ini saya nak sebut, sangat lembut dalam Islam. Cuma istimewanya Islam mesti disebut wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ini masalah rejam orang berzina. Kita kena rejam di tengah-tengah khalayak ramai. Rejam kalau di Temeloh ni mana ada pasar tani. Buat pengisytiharan di pasar tani, rejam di pasar tani, sebab di pasar tani. Sikit je sebab, tapi depan orang ramai, biar semua orang tahu bahawa dia ni mencuri, dia ni buat salah, dia ni pecah amanah, dia ni rasuah. Buat depan orang ramai. Kerana Allah mencipta manusia, Allah tahu manusia dia akan jaga malu dia. Malu. Orang yang berjudi, tengok orang berjudi, polis nak pergi tangkap dia, dia lari gila. Dia lari. Pernah saya main dengan orang berjudi ni, dia duduk berjudi dekat jeti di Kuala Besar. Saya serabu. Ada orang bagi tahu tu, bagi tahu ni, saya serabu. Saya berpakak dengan polis sekali. Berpakak dengan polis. Saya suruh polis pergi. Pukul sekian-sekian, ada orang telefon, ustaz, dia kata dah berjudi. Saya pun telefon polis. Saya kata pergi. Polis pergi, pasal siren je. Saya dah pesan kat polis, kata jangan, tak payah takak, tak apa, pergi warning begitu je. Jangan takak, dia mari jumpa saya pula. Zaman tu saya jadi wakil rakyat. Biasa kalau kena takak, dia mari minta denda dengan kita pula, sakit pula. Saya kata jangan takak lah, biar dia berhenti. Polis pergi pasal siren je. Hadirin hadirat tahu macam mana gelagat orang berjudi. Seorang tu dia terjun dalam laut. Boom, terjun. Dia boleh masuk ikut bawah perut kapal. Dia keluar masuk atas kapal sana, masuk dan naik atas kapal, dia basuh pukak.
Maknanya dia ni duduk basuh buka, bukan judi. Seorang lagi dia lari, dia jumpa dengan motosikal seorang, dia pecah baju, dia sapu motosikal. Sapu motosikal, gelagak orang berjudi. Sebab apa? Kalau dia dihukum masuk penjara ke, masuk penjara berjudi ni, saya difahamkan 3 hari je. Denda RM100 je. Tapi tu dia lari. Sebab apa? Memang malu. Kalau orang tahu dia ni kena tangkap kerana judi, memang malu. Tapi kalau kena tangkap kerana kes lain, orang tak malu. Islam diambil aspek ni. Diambil aspek untuk mentarbiah manusia. Ada orang ni kita kena didik dia melalui malu. Sebab depan orang ramai. Islam tak berat sebab. Tapi biar orang likum laka. Kemudian orang yang nak menjalankan hukuman ini dalam Islam, baca khutbah. Disunatkan berkhutbah. Baca khutbah. Hidup kita ini biar ada matlamat. Kita nak mati, khutbah. Lepas daripada khutbah ni kita bagi tahu bahawa inilah dia akibat orang yang melakukan kesalahan. Supaya Allah ampunkan dosa dia, maka dia dijatuhkan disebab sebanyak 30 ke 40 ke 50 ke mengikut keputusan mahkamah. Maka sebablah dia, sebab lepas. Siapa nak rasuah lagi? Ini keistimewaan Islam. Baik, itu sebab satu sebatan, sekali lagi saya ulang, satu sebatan mengikut konun jenayah yang sivil yang ada pada hari ini lebih menderita, lebih berat, lebih seksa daripada 100 sebatan dalam Islam. Satu. Kita jangan fahamlah bila kita nak 100 kita kata Allah paruk. 6 sebatan pun nak mati dah. Jangan. Ada cara dalam Islam. Satu. Yang kedua, di sudut denda. Denda ni, kalau dalam mahkamah sivil 3,000, mahkamah syariah tak akan lebih daripada 2,500. Tak akan lebih. Satu. Mana-mana tempat kesalahan. Kalau 5,000, biasa mahkamah syariah 4,000 je. Lebih ringan. Yang paling istimewa dalam Islam ini, denda yang membabitkan keuangan akan dibayar kepada mangsa. Saya berkelahi dengan adik anda Tuan Imam. Oleh kerana saya lebih tua sikit pada dia, saya pun tumbuk hidung dia, pecah. Baik, bicara di mahkamah sivil. Mahkamah sivil pun dia akan hukumkan saya. Biasanya kalau bertumbuk ni paling-paling tinggi pun 1,000. Masuk penjara seminggu, 7 hari, denda RM1,000. Saya pun masuk penjara, denda RM1,000. RM1,000 bayar siapa? Bayar pada kerajaan. Bayar pada kerajaan. Jadi adik anda saya macam mana? Pihak mahkamah kata kamu pergi hospital baru hidung. Dia pun baluk hidung. Jadi tu imam tu. Buku hidung. Saya tak ada pasal-pasal, poket saya kepeh. Siapa yang bucik perut? Terik perut? Kerajaan. Apa resiko dia? Dengan maaf saya sebut, kerajaan suka kalau jenayah ini banyak berlaku. Dia akan jadi sumber kekayaan negara, dan kesalahan rakyat ini akan menjadi sumber kepada negara. Lagi ramai orang bawa kereta laju, lagi kerajaan suka. Kenapa? Ini income bagi dia. Lagi ramai orang mencuri, orang buat ni, orang bertumbuk, jenayah ini makin banyak. Resiko dia, kesan dia, kerajaan akan suka kerana ini adalah hasil negara. Dalam Islam, saya tidak nafikan ada beberapa keadaan kena bayar pada kerajaan. Macam kita bawa kereta laju, bawa kereta tak ada lesen, ini kena bayar pada kerajaan. Tapi banyak kes yang membabitkan antara dua individu, Islam kena bayar kepada mangsa. Anak saya dibunuh, wal-iyazubillah. Tangkap pembunuh, bicara, jatuhkan hukuman kisos bunuh balas. Bunuh balas. Dalam mahkamah sivil ada juga hukuman bunuh gantung sampai mati. Ada, sama-sama ada je. Dalam Islam, bila penjenayah ini dijatuhkan hukuman kisos bunuh balas,
Dia ada tempoh dia. Tempoh. Daripada 2 minggu sehingga kepada 2 bulan. 60 hari. Kita bubuh dalam lokap. Duduk situ. Biasanya akan dibagi keistimewaan. Dia nak makan apa? Nak makan Maggi, nak makan sup, nak makan apa? Biasanya pihak mahkamah ini akan bagi belaka sebelum daripada dia dijatuhkan hukuman mati. Baik, di dalam Islam dia ada keistimewaan. Keluarga dia boleh mari bincang dengan saya dan dengan adik-beradik saya ke atas. Pok saudara saya, datuk saya, ayah saya, semua ke atas. Dia boleh mari bincang. Salah seorang sahaja daripada kami, saya ataupun abang saya ke, adik saya ke, bapak saudara saya ke, tok saya sebelah atas, salah seorang saja mengatakan, okey, saya maafkan, mahkamah tak boleh bunuh dia. Mesti dipindahkan daripada hukuman qisas kepada pembayaran diyat. Diyat waktu negeri Terengganu dulu saya masukkan, saya ambil daripada Arab Saudi 500,000 untuk satu nyawa. Bukan sikit. Dia kena bayar 500,000 dan dia tak akan dibunuh. Wajib hakim mesti kena dengar alal itlaq. Hakim tak boleh. Dia kata tak boleh. Tak. Hakim mesti tunduk kepada keputusan wali kami. Mahkamah sivil tak ada benda ni. Ini keistimewaan Islam. Baik, 500,000 bayar siapa? Bayar kepada saya. Saya boleh guna 100,000 buat masjid untuk arwah anak saya yang dibunuh, yang duduk dalam kubur. Wal'iyazubillah. Saya minta berlindung. 100,000 lagi saya boleh bagi kepada fuqara wal masakin. 100,000 lagi saya boleh bina satu tempat untuk anak-anak yatim. 100,000 lagi saya bagi kepada perjuangan Islam begini-begini untuk anak saya dalam kubur. Ini keistimewaan hukum Islam. Mahkamah sivil makin banyak denda, makin bucik pihak kerajaan. Undi lagi. Boleh tahan timbang dengan dacing lah. Ini beza dia yang kita kena faham. Tempoh duduk dalam penjara. Tidak ada satu tempoh yang kesalahannya sama. Mahkamah syariah lebih lama daripada mahkamah sivil. Tidak ada. Dan dalam mahkamah syariah ini, keistimewaan dia Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Bila seseorang penjenayah masuk duduk dalam penjara, kita ada cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ini panjang, saya tak boleh nak sebut dalam masa yang singkat ini. Ada kaedah yang diajar oleh Rasulullah. Bila dia duduk dalam penjara, dia keluar daripada penjara. Dalam sejarah Islam ternyata ada orang yang hafal Al-Quran dalam penjara. Bukan seorang, 2 orang, ramai. Kesedaran. Ada orang yang hafal hadis di dalam penjara. Ada orang yang keluar daripada penjara dengan kesedaran dalam penjara. Dia belajar ilmu. Dia muncul menjadi ulama. Zaman kita sekarang ni, cuba kita tengok. Penagih dadah. Pengedar dadah. Masuk dalam penjara. Dia duduk dalam penjara. Masuk lagi kawan lain. Dia tanya, kamu masuk penjara ni kes apa? Yang B ni kata, aku ni mengedar dadah, kena tekak masuk dalam penjara. Oh, rupanya sama kita dua, dia kata. Sama lah. Dia pun tanya, dah kamu mengedar dadah, siapa tokeh kamu? Dia kata, tokeh aku ni nama dia Adnan Yaqub. Tak ada kena mengena dengan hidup yang mati. Ini tak ada kena mengena. Kalau kebetulan tu saya tak tahulah. Oh, dia kata Maha dengan dia. Baik kamu beli dengan siapa dia lagi? Baik kamu beli dengan orang ni lebih murah. Kawan ni kata, oh yang tu pun ramai. Yang si kata, ada lagi tokeh murah. Duduk Putrajaya, dia kata. Mari lagi yang I. Dia kata, masalah ni kamu tak perlu beli dengan si pulan-pulan, kamu buat sendiri je. Dia kata, oh begitu ke? Boleh buat sendiri ke? Boleh, dia kata. Dia kursus dalam penjara. Keluar daripada penjara, dia lebih champion lagi. Dia lebih hebat lagi. Dia boleh buat sendiri.
Sebab itulah penagih dada, pengedar dada. Mana ada seorang dalam negara kita yang keluar daripada penjara menjadi seorang yang soleh? Mana ada? Cuba tunjuk. Saya banyak jugalah pengalaman bagi motivasi kepada pengedar dan penagih dadah elit. Ada pegawai kanan dalam bank, ada guru besar, ada guru di sekolah menagih dadah. Dia ditempatkan di khas. Pernah jemput saya untuk bagi motivasi. Kita tengok tak menasabah. Pegawai tinggi bank, penagih dadah, pengedar dadah, macam-macam. Keluar daripada tempat pemulihan, bukan pulih, tempat kursus, keluar dia lebih champion lagi, dia lebih teruk lagi. Begitu juga kesalahan lain, keluar penjara tak jadi manusia. Dalam Islam insya-Allah ada pengawasan daripada Allah, ada pengawasan daripada Allah. InsyaAllah dia akan jadi orang yang baik. Ini kanun jenayah syariah yang sangat baik. Yang jadi masalahnya ramai yang tak faham. Orang bukan Islam tak faham, orang Islam pun tak berapa faham. Akhir sekali orang nampak bila sebut hudud, orang nampak hukum. Padahal saya nak simpulkan, kalau dilaksanakan dalam negara kita pada hari ini, ini kenyataan yang saya nak keluarkan. Saya bertanggungjawab. Kalau dilaksanakan kanun jenayah syariah di Malaysia pada hari ini, syibih mustahil untuk kita jatuhkan hukuman potong tangan kepada orang mencuri, potong bersilan kepada orang yang merampok, rejam kepada orang berzina, syibih mustahil. Macam mana kita nak sabitkan kes ini menepati kehendak-kehendak syarak? Syibih mustahil. Dia akan jadi kesalahan ini dihukum dengan hukuman takzir, bukan dengan hukuman hudud. Dan hukuman hudud potong tangan ini ibarat rotan yang kita letak di dinding. Rotan mendidik anak, sunat kata Rasulullah, kita ambil rotan kita letak di dinding. Saya, rumah saya ada 3 rotan. Rotan 3 ada. Saya anak ramai, 10 orang. Siapa yang lebih pada 10? Saya ada 10 orang anak. 10 orang anak. Tu tengah sibuk ceramah, kalau tak ceramah kali 18. Tu kerja sambilan. Dapat 10 anak. Saya beli rotan daripada anak pertama. Tok di dinding. Ruang tamu 1, dapur 1, tingkat atas 1 saya letak. 3 rotan. Seingat saya, sekali baru saya ambil rotan ini, pihak anak saya tu pun sekali pak sikit tak kuat. Tak adil kalau kita bercakap didik anak rotan, didik anak rotan, didik anak rotan, hudud potong tangan, hudud potong tangan. Dia rotan je, rotan di dinding. Ada anak kita ni, kita sebut pergi ambil air sembahyang, kita nak solat, semua pergi. Kecuali ada seorang, ada 2 orang payah. Hak payah ni kadang-kadang kita getok sikit je. Tak dengar ke? Kita angkat sikit suara. Tak dengar ke? Terus pergi. Saya seingat-ingat saya, tak ada lagi lah anak saya kalau saya naikkan suara tak bergerak, tak ada lagi. Rotan ada di dinding, memang kena ada sebab sunat. Dalam hukum hudud memang ada potong tangan, tapi letak dinding. Kita kena ingat, ini dia Islam. Jangan kita bercakap hudud potong tangan, hudud potong tangan, ini kita kena ubah. Dan apa yang saya sebut tadi, kita kena bagi penerangan, bagi tahu kepada orang bukan Islam. Saya pengalaman, saya bagi tahu kepada orang bukan Islam. Dalam masalah denda, dalam masalah apa, saya kata kamu, kalau kamu tak nak kepada mahkamah Islam, kamu ambil mahkamah sivil, kamu bayar pada kerajaan. Ayah, dia kata ini macam tak ada boleh. Dia nak kepada mahkamah Islam. Sebab itu dalam sejarah pelaksanaan Islam, daripada zaman Rasulullah sehingga akhir Khulafaur Rasyidun, zaman Sayyidina Umar sebagai contoh, bila diluaskan kuasa taklukan, Sayyidina Umar buat 2 sistem kehakiman. Bila membabitkan masyarakat bukan Islam, hampir tidak ada, saya sebut,
Sekali lagi saya ulang, hampir tidak ada dalam sejarah orang bukan Islam pilih mahkamah sivil. Dia pilih mahkamah Islam. Sebab satu, mahkamah yang adil. Yang kedua, mahkamah yang akan memberi keuntungan kepada orang yang sepatutnya dibela. Hatta saya nak sebut, kalau kes mencuri, katakanlah terpaksa kena potong tangan juga. Zalim kau potong tangan? Zalim kau potong tangan? Tengok yang berlaku dekat Ampang, Selangor 2-3 bulan lepas. Masuk dalam rumah, ambil pisau, letak di leher anak umur 2 tahun. Lalu diikat suami isteri. Kebetulan sepasang suami isteri ni duit cash tidak ada dalam rumah. Dia ketuk kepala anak. Dia ketuk, bagi tahu duit kat mana. Kebetulan barang kemah pun ada sikit je. Dia ketuk. Separuh mati anak, pengsan, tak sedar diri, pecah kepala. Anak umur 2 tahun. Bila tak ada duit, anak ni pengsan, dia letak sini, dia buka ikatan isteri, dia rogol isteri depan suami. Pada hadirin, saya sebut kepada orang Cina yang bukan Islam, kalau kena kepada isteri kamu macam ni, kena kepada your family, saya kata you tak setuju potong tangan. Zalim kau kita potong tangan? Kita ni biar jelas, kita nak sokong hak mana ni? Nak sokong Manchester United ke nak sokong Chelsea? Biar jelas sikit. Ni dok je ni main bola, masuk mari go sebelah kanan dia sorok, mari sebelah kiri pun dia sorok juga. Ini orang tak betul ni. Biar kita jelas, kita ni nak sokong siapa? Kita nak sokong tuan rumah kan, nak sokong pencuri perampok? Biar jelas. Kalau kita nak sokong tuan rumah, apa salahnya? Potonglah tangan. Tengok kita baca di dada-dada akhbar sekarang ini. Allahu Akbar. Kanak-kanak tak berdosa, kabar-kabar hilang, jumpa-jumpa tak ada kepala, dibunuh. Dan baru ni berjumpa dalam kelapa sawit, dalam kebun kelapa sawit, bangkai manusia yang umur belasan tahun dipercayai dijual organ-organ. Orang buat spare part macam motosikal sekarang ni, jual buah pinggang, jual jantung, jual macam-macam. Zalim kau kita potong tangan? Biar kita waras sikit, mikir, biar waras sikit. Itu pun sekali lagi saya ulang, potong tangan ini satu benda yang sangat sukar untuk kita laksanakan dalam kanun jenayah syariah. Biasanya kanun jenayah syariah dia akan berpindah daripada hudud kepada hukuman ta'zir. Mudah-mudahan kita ambil sedikit sebanyak panduan daripada enactment kanun jenayah syariah, dan supaya kita faham, dan kita kena bagi penjelasan kepada masyarakat supaya mereka faham apa benda sebenarnya hukum Islam, di mana kerahnya hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang paling lembut dalam dunia, yang dinyatakan dalam kitab yang banyak. Hatta orang bukan Islam yang kaji perundangan Islam, mereka masuk Islam. Masuk Islam. Boleh baca dalam kitab Limaza Islamu Haula yang dikarang oleh Syekh Kuftaru, bekas mufti kerajaan Syria, yang lepas dia karang, dia buat mari orang bukan Islam, profesor masuk Islam semata-mata kaji kanun jenayah syariah dalam Islam. Mudah-mudahan kita orang Islam yakin dengan hukum kita, biar kita yakin betul-betul, kerana benda ini benda Islam, bukan masalah isu parti politik. Hudud ini bukan hak parti politik, bukan hak NGO, bukan hak individu, tak. Dia adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala yang wajib kepada setiap yang beriman kepada Allah terima, percaya dengan baik, insya-Allah.